سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita berkaitan dengan ilmu tajwid menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwid Al-Quran karangan Asy-Syaikh Muhammad Shadiq Al-Mahawi rahimahullah taala. InsyaAllah kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada siri yang ke-73 pada tajuk yang baru, iaitu Babul Maqtu' wal Mausul, yakni satu bab yang berkaitan dengan ilmu resam. Ilmu resam merupakan salah satu daripada ilmu yang tauqifi daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ilmu resam ini diketahui pada tulisan, dan kalau kita boleh tengok pada tulisan-tulisan daripada tulisan Al-Quran yang tulis pada batu, pelepah tamar, kulit binatang yang ditulis oleh para sahabat. Dan perlu kita tahu bahawa yang mampu menulis adalah para sahabat yang mampu membaca dan menulis, yang punya ilmu membaca dan menulis, kerana diketahui bahawa umumnya pada zaman tersebut kebanyakan orang Arab ummi, yakni tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين. باب المقطوع والموصول. Bab yang menceritakan pada maqtu' dan mausul. Baik, maqtu' ni maksudnya dua perkataan yang berpisah. Manakala mausul dua perkataan yang bersambung menjadi satu, yakni seakan-akan jadi satulah. اعلم أنه لا بد للقارئ من معرفة هذا الباب ليقف على المقطوع في محل قطعه عند انقطاع النفس أو اختبار ممتحن أو نحو ذلك. Ketahuilah olehmu wahai penuntut ataupun wahai pembaca ataupun wahai pelajar, min ma'rifati hadzal bab, supaya mengetahui akan bab ini, yakni bab maqtu' wal mausul. ليقف على المقطوع في محل قطعه عند انقطاعه, supaya ketika mana ليقف على المقطوع في محل قطعه عند انقطاعه, supaya mengetahui akan maqtu' pada tempatnya ketika mana berhenti nafas. Maksudnya bila putus nafas kita tahu di mana kita nak berhenti. Aw ikhtibari mumtahin, ataupun ujian oleh pemeriksa, atau nahwi dzalik, ataupun yang lain-lainnya. Wa kadza 'ala al-mausul 'inda inqidha'ihi, begitu juga pada mausul ketika mana tamatnya sesuatu perkataan. Wa dzalika min khasa'isi ar-rasmi al-Uthmani, maka ini adalah adalah satu keistimewaan daripada resam Uthmani. Sebab apa dia sebut keistimewaan? Kerana resam Uthmani ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama resam Uthmani itu ulama yang sebut. Cumanya resam tu ataupun kita katakan tulisan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ijtihad daripada para sahabat
ataupun ijtihad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sunnatun. Nampak? Sunnah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tajuzu mukhalafatuh. La tajuzu yakni haram lah apa? Kita menyalahinya. Sebab apa haram menyalahinya? Kerana dia bukan perkara ijtihad. Kalau ijtihad tak ada masalah. Sebab ijtihad ni maksudnya ijtihad. Kita boleh pilih salah satu daripada ijtihad. Tapi bab resam ni tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kalau ada khilaf tu, maksudnya khilaf yang masih lagi dalam apa? Dalam pembincangan dia lah. Tapi khilaf tu bukan khilaf ijtihad. Nampak tak? Khilaf yang dalam perbincangan dia lah. Masih benda-benda yang tauqifi. Dia tak sama macam benda macam fiqh ataupun usul fiqh apa semua. Maksudnya pada perbahasan dia tu. Baik. Maksudnya dia sama macam ilmu qiraat lah. Bahkan dia adalah sab lah. Sab. Ataupun kita kata bahagian kecil daripada ilmu qiraat. Qala al-musannif wa fa'idatu ma'rifati hadha al-bab anna al-kalimata al-maqtu'ah yajuzu al-waqfu 'alayha duna al-mawsulah. Dan faedah mengetahui akan bab ini, yakni bab maqtu'ul mausul, bahwasanya kalimah yang terputus yajuzul waqfu 'alaiha dunal mausulah, maka haruslah berhenti padanya. Maksudnya bila dua perkataan tu berpisah, maka kita boleh berhenti pada perkataan yang terputus tu. Maksudnya kita tak perlu nak contoh macam innama. Contoh innama tu, inna dengan ma apa? Terputus. Maka kita boleh berhenti dekat in. Maksud berhenti tu maksudnya berhenti daruri lah. Berhenti daruri. Maksudnya kalau tak sengaja kita dah nafas kita tak lepas, maka berhenti sekejap kat situ. Lepas tu nanti kita ambil balik lah. Sebab kalau berhenti lepas tu kita sambung pula pada perkataan seterusnya, tak cukup lah makna dia. Cumanya kalau kita berlaku keadaan yang mendesak, sebab terputus nafas ataupun sebagainya, maka tidak ada masalah untuk kita berhenti pada tempat tersebut. Dunal mausulah, bukannya pada perkataan yang bersambung. Contoh macam innama, dia bersambung. Tadi dekat situ walaupun terputus nafas, tak boleh berhenti dekat situ. Maksud kena berhenti pada innama. Nampak? Tak boleh berhenti pada in. Jika apa? Sebab bersambungnya perkataan tersebut. فالمقطوع هو الذي يوقف على قطعه عند الحاجة والموصول عكسه. Dan maqtu' itu ialah satu yang diberhentikan atas putusnya ia indal hajah, ketika mana hajah. Maksud ketika hajah ni maksudnya ketika mana kita terputus nafas ataupun sebagainya, benda-benda yang dibenarkan oleh apa? Oleh syarak. Maksudnya dibenarkan oleh syarak ni dalam skop apa? Dalam skop ilmu tajwid lah. Dalam skop ilmu tajwid. Maksudnya kalau kita berhenti pada tersebut tanpa sengaja ni maksudnya sebab hajat, maka kita tak berdosa. Tak dikira sebagai bermain-main. Wal mausul aksuh. Dan yang perkataan yang bersambung itu lawannya. Maksudnya perkataan yang bersambung, bila dia bersambung dua, maka berhentilah pada perkataan yang kedua. Nampak tak? Contoh innama, berhentilah dekat ma. Jika ada hajat. Sebab apa? Sebab innama ni ada adatul hasri. Jadi adatul hasri dia tak cukup lah makna dia. Dia mesti ada ayat yang selepas tu yang maksudnya menyempurnakan ayat dia. Cumanya kalau kita terputus nafas, maka bolehlah kita berhenti padanya. Kemudian ambil balik perkataan tu dan sambung dengan perkataan-perkataan seterusnya. Dan selepas ni insya-Allah dia musannif akan mendatangkan jenis-jenis ataupun contoh, kita katalah jenis-jenis lah, perkataan-perkataan yang bersambung dan berpisah. Dan kalau kita boleh lihat dekat sini, kebanyakannya dia pada haraf. Kebanyakan pada haraf. Maksudnya gabungan daripada dua huruf. Kan kalau dalam bahasa Arab ni dia al-kalam tu, kalau kalam dia terbahagi kepada tiga perkara: isim,
huruf fi'il. Isim huruf dengan fi'il. Jadi selalunya maqtu' perbincangan maqtu' dan mausul ni berlaku pada huruf. Contohnya isim istifham, kan, ada tu istifham dan sebagainya. Jadi insya-Allah selepas ni kita akan bincangkan pada ciri-ciri yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.